Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqikil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengerusi Surau An-Nur Seksyen 20, para ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur, sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita yang mana kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan nikmat kesihatan serta kelapangan masa kita. Kita dapat memperuntukkan sedikit daripada masa yang ada ini untuk sama-sama kita mendengar kalam-kalam dan juga peringatan-peringatan yang mana apabila masuk saja di dalam Ramadan ini, dapatlah kita melakukan sedikit sebanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima di sisinya sebagai amal-amal yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, mungkin tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan kita duk dengar ayat yang sama, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama macam mana telah kami fardukan ke atas umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan, yang pertamanya, apakah yang perlu kita tahu tentang Ramadan ini? Apakah sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam Ramadan ini? Kalaulah kita sebut tentang Ramadan, sebenarnya dalam Ramadan ini ada apa? Yang pertama, kata para ulama, di dalam Ramadan itu terkandungnya pengampunan dosa. Yang mana ulama ni menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Ramadan ini sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Sehingga disebutkan bahawa ketika mana kita berpuasa pada siang hari, dalam kita mencari dan menjaga pahala yang terdapat pada diri kita. Hari ini kita bangun pagi, kemudian kita bersahur, kemudian masuk saja azan subuh, sudah bermulanya tempoh kita berpuasa. Bila kita buka puasa? Waktu maghrib, waktu azan. Daripada subuh sampailah ke maghrib,
Bermulanya daripada awal pagi tadi, pahala kita ni 100%. Kita tidak bermula dengan kosong. Okay? Kita start puasa, pahala kosong, kemudian kalau siapa buat amal baru naik. Tak. Dia bukan macam tu. Pahala puasa ni dia bermula dengan 100. Pernah tak dapat satu markah bermula dengan 100? Tak ada. Puasa bermula dengan 100. Solat kalau kita buat baru kita dapat naik pahala. Tetapi puasa dia bermula dengan 100. Dia bukan bermula dengan kosong. Sebab itu ketika mana kita berpuasa daripada siang hari, kemudian bermulalah 100 pahala kita. Dan boleh jadi pada pengakhiran waktu ketika mana berbuka, pahala kita bertambah. Ataupun berkekalan 100. Ataupun berkurangan. Ataupun paling tidak ia menjadi kosong. Yang ni yang kita tak nak. Kerana apa? Kata Nabi SAW, orang yang berpuasa dalam keadaan kosong ni, iaitu tidak lain tidak bukan, hanyalah dia mendapat lapar dan juga dahaga sahaja. Sebab apa? Bermula daripada awal pagi, dia dah mula start buat dosa. Dia bangun-bangun pagi, elok ketika mana bersahur, lepas daripada sahur dia sambung tidur, tinggal solat subuh. Tinggal solat subuh, bangun-bangun dah pukul 8 pagi. Tu eloklah bangun 8 pagi. Kalau bangun pukul 12, macam mana? Bila bangun ketika mana dah terlepas dah waktu. Kemudian lepas pada tu dia bangun-bangun, dia lap-lap sikit mata dia ni, kemudian dia buka telefon. Dia buka telefon, kemudian dia tengoklah benda-benda yang ada dalam media sosial ni. Kemudian ada mai satu benda yang tidak diketahui asal usulnya, berita. Lalu disampaikan. Dia mula dah buat cerita. Iaitu menyampaikan fitnah. Dah berdosa lagi. Kemudian dia mengumpat orang pula, dosa lagi. Daripada satu dosa ke satu dosa yang dia buat, sehingga mengakibatkan pengakhiran pada ketika mana dia berbuka puasa, pahala dia menjadi kosong. Tetapi di dalam bulan Ramadan, satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak kurang, iaitu namanya pengampunan dosa. Pengampunan dosa ni, setiap mana hari kita berada di dalam bulan Ramadan, Allah ampun dosa. Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa kita bagi siapa yang berpuasa. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa, kata Nabi SAW, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dua amalan yang boleh menghapuskan dosa kita, iaitu yang pertama, kita berpuasa. Siapa berpuasa daripada terbit fajar, dia menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa sehinggalah tenggelam matahari, iaitu waktu berbuka puasa. Daripada satu hari ke satu hari sehinggalah menjelang 30 hari berpuasa, Allah ampun semua dosa-dosa dia. Yang kedua, kata Nabi SAW, bukan setakat orang yang berpuasa, bahkan orang yang mendirikan Ramadan. Siang hari dia berpuasa, pada malam hari dia mendirikan Ramadan. Habis saja waktu berbuka puasa, dia pun bersiap untuk datang ke masjid ataupun surau menunaikan solat sunat tarawih. Tarawih itu dikira kita membangunkan malam kita. Kita duduk walaupun dekat surau tu solat 8 rakaat ataupun dekat surau tu solat 20 rakaat, sesungguhnya kita tergolong dalam kalangan orang yang mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa kita. Sebab itu kata para ulama, yang pertama yang terkandung di dalam Ramadan itu adalah pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala. Jangan sesekali kita menjadikan Ramadan kita ni sia-sia asbab kerana amal-amal yang tidak baik kita yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terkandung dalam Ramadan? Kata para ulama, di dalam Ramadan ini terkandungnya berkat, keberkatan.
Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahul abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu syurga. Wa ughliqu abwabun nar, ditutup segala pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu segala syaitan. Tiga benda yang Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan tentang betapa Ramadan ini berkat. Apa maksud berkat? Bertambah-tambah amal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala buka segala pintu syurga. Yang mana disebut oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala tak pernah pun nak buka pintu-pintu syurga seluas-luasnya melainkan datangnya Ramadan dibuat demikian. Allah buka pintu syurga yang mana pada bulan-bulan yang lain mungkin tertutup, tidak terbuka seluas ketika mana Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan perkara itu kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia yang mencari Ramadan. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa ughliqu abwabun nar, ditutup segala pintu-pintu neraka. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahawa pintu-pintu neraka ini tak pernah tertutup rapat macam mana Allah tutup rapat di dalam Ramadan. Ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi hanya pada Ramadan. Asbab kenapa Allah buka pintu seluas-luasnya untuk syurga dan Allah tutup seketat-ketatnya, iaitu pintu neraka. Asbab kenapa? Allah Subhanahu wa taala nak pastikan bahawa hamba-hamba dia ni jangan ada seorang pun yang terlepas masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wasuffidatis syayatin, dibelenggu segala syaitan. Kita kadang-kadang nak datang solat berjemaah sebelum daripada Ramadan payah. Kawan-kawan ajak jom pergi solat berjemaah maghrib isyak, susah nak datang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ni berkat Ramadan, ramai pula orang yang datang ke masjid. Betul? Kita boleh tengok ramai ni. Bila ketika mana masuk saja Ramadan, surau masjid penuh, alhamdulillah. Tapi kita tunggu sekejap lagi lah menjelang 10 malam terakhir. Mudah-mudahan ramai juga kita naknya. Mudah-mudahan kita nak ramai. Sebab apa? Berkat Ramadan. Berkat Ramadan ni sebelum daripada kita berpuasa dengan semasa kita berpuasa sama tak? Tak sama. Sebab tu kita sebut berkat Ramadan ni, kenapa namanya berkat? Sebelum daripada Ramadan kita tak rajin baca Quran. Kita tak rajin baca Quran. Nak baca satu muka, nak habis satu muka pun payah. Tetapi datangnya Ramadan, kita boleh duduk bertadarus. Ngaji satu muka ke satu muka, satu muka ke satu muka, daripada satu hari ke satu hari. Asbab kenapa? Berkat. Sebelum daripada Ramadan, kita nak solat sunat pun payah. Bagi-bagi salam, terus baca doa, angkat kaki balik. Tetapi di dalam bulan Ramadan kita boleh bertarawih, sehingga ada daripada kalangan kita boleh bertarawih sebanyak 20 rakaat pun boleh. Asbab kenapa? Berkat. Keberkatan tadi Allah Subhanahu wa taala letakkan atas asbab apa? Wasuffidatis syayatin, dibelenggu segala syaitan. Dibelenggu segala syaitan. Kita nak datang ke masjid, syaitan tak kacau. Kita nak solat 20 rakaat, syaitan tak kacau. Kan kita nak bangun sahur pun syaitan tak kacau. Kerana itulah namanya Ramadan itu berkat. Dan yang ketiga, apa yang terkandung di dalam Ramadan? Ramadan ini adalah bulan latihan. Bulan latihan. Sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawa Ramadan ini dipanggil sebagai madrasah. Madrasah. Kita kalau sebut madrasah ni Islamiknya. Kalau bahasa tak Islamiknya akademi, tuan-tuan, akademi. Akademi. Bagi kita mudah faham. Kita duduk dalam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sedang mentarbiah kita. Allah sedang mentarbiah kita di dalam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tak jadikan Ramadan ini tiap-tiap bulan. Kalaulah Ramadan ni Allah datangkan tiap-tiap bulan, nescaya satu bulan sahaja yang kita rasa nak penuh masjid. Bulan kedua kita tinggal. Bulan keempat tak datang langsung.
Akhirnya satu keberkatan yang kita tak nampak di dalam Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Ramadan itu hanyalah 30 hari sahaja. Kerana apa? Ia adalah latihan supaya kita keluar daripada 30 hari ini, prestasi ibadat kita sama macam mana 30 hari kita berada dalam Ramadan. Sebagai contoh saya ambil, nak bagi tuan-tuan mudah faham. Satu orang yang dia ni nak jadi polis. Nak jadi polis, dia perlu diserap masuk ke pusat latihan polis, Pulapol. Betul? Nak masuk polis, kena masuk latihan 6 bulan. Sebab apa dia kena masuk ke dalam pusat latihan polis ni? Untuk mendisiplinkan diri dia sebelum dia ni diserap masuk ke dalam polis di Raja Malaysia. Nak bagi disiplin ni, masuk duduk dalam kem polis ni, dia tak boleh buat sebarangan, tak boleh keluar sebarangan. Malam-malam rasa nak keluar pergi minum kopi, tak boleh. Waktu makan pun dia jaga, tak boleh makan sebelum diberi keizinan. Duduklah depan makan tu, makanan dah terhidang, kita tak boleh makan selagi dia tak bagi makan. Kemudian komandan kata boleh makan, baru semua makan. Pula dia kata makan 5 minit, 5 minit saja kita makan. Sebab apa? Nak bagi disiplin. Sama macam mana Ramadan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Ramadan ni pada siang hari sehingga petang hari kita tak boleh makan, semata-mata nak mendisiplinkan kita tentang apa itu puasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kepada kita dalam Ramadan ni supaya kita melatih diri kita memperbanyakkan baca Quran. Sebab apa? Supaya apabila kita keluar daripada Ramadan, kita ni akan melazimi diri kita membaca Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan solat tarawih di dalam Ramadan? Kenapa Allah tak letakkan tarawih di luar daripada Ramadan? Orang kadang-kadang seronok nak tarawih, berkobar-kobar ni nak tarawih. Tapi Ramadan saja yang ada tarawih. Pernah tak kita dengar ada orang tarawih luar Ramadan? Dan anak kita pakai baju siap jubah, kita nak pergi mana ni? Nak tarawih malam ni. Padahal bulan Rejab. Mana ada tarawih? Bulan Rejab tak ada tarawih. Oh ya ke? Dia rasa macam tiap-tiap bulan saya nak tarawih. Tak ada. Solat tarawih ni hanya Allah datangkan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Itulah istimewanya Ramadan. Yang mana apabila kita melakukan solat sunat tarawih seumpama kita melakukan qiyam sepanjang malam. Hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa solat sunat ni, tarawih ni, bersama dengan imam sehingga akhirnya, sesungguhnya baginya pahala dia mendirikan ataupun bangun qiyam satu malam. Malam-malam kita datang solat isyak, kemudian kita solat tarawih bersama dengan imam. Imam solat 8 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Kita duduk belakang imam sampai habis witir. Pahala kita berqiyam satu malam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan benda tu dalam Ramadan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak melatih diri kita supaya apabila kita keluar daripada Ramadan, kita akan melazimi diri kita untuk memperbanyakkan solat sunat dan untuk memperbanyakkan kita bangun pada malam hari untuk solat. Ini yang Allah sedang latih kita dalam 30 hari Ramadan ni. Allah tak minta lama tuan-tuan dan puan-puan. Orang masuk di dalam Pulapol latihannya 6 bulan. Tetapi kita duduk di dalam Ramadan latihannya hanya 30 hari. Takkanlah kita tak boleh nak bagi masa 30 hari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bulan Ramadan? Takkanlah kita tak boleh memperuntukkan sedikit masa kita untuk baca Quran di dalam bulan Ramadan? Takkanlah kita tak boleh memperuntukkan sedikit daripada wang harta kita untuk kita bersedekah di dalam bulan Ramadan? Takkanlah kita tak boleh memperuntukkan sedikit daripada masa kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan? Kerana apa? 30 hari itu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah cukup untuk kita melazimi diri kita. Apabila kita keluar daripada Ramadan, kita akan menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan di dalam madrasah Ramadan ini? Ada 7 perkara yang saya catatkan. Mungkin ada orang lain
Dia menyangka banyak lagi boleh, tetapi tujuh amalan ni yang boleh kita buat sepanjang kita berada di dalam madrasah Ramadan ini. Baik, yang pertama apa? Memperbanyakkan taubat. Dalam bulan puasa ni tuan-tuan, perbanyakkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi SAW menyebutkan, aku ini sendiri setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Nabi setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Kita hari ni bukan nak suruh kita sembahyang taubat 70 kali dah. Dengan kita melazimi istighfar, itu pun sudah dikira kita bertaubat. Jadi hari ini bermulalah dalam hidup kita supaya kita memperbanyakkan dan melazimi daripada kita beristighfar. Setiap hari istighfar 70 kali paling kurang. Nabi buat 70 kali. Kita nak buat lebih, alhamdulillah, lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Sebab apa? Kita ni banyak dosa. Nabi SAW yang maksum pun Nabi beristighfar, Nabi bertaubat. Jadi dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana bulan istimewa. Kata guru saya, barang siapa yang bertaubat di dalam Ramadan, sedangkan nama dia sudah tercatat dan tertulis sebagai ahli neraka, lalu pada malam Ramadan dia bertaubat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan nama dia daripada senarai ahli neraka dan diletakkan ke dalam senarai ahli-ahli syurga. Ni orang yang bertaubat dalam bulan Ramadan, Allah catatkan nama dia sebagai ahli-ahli syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, perbanyakkan kita beristighfar dan bertaubat di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, melazimi kita solat. Lazimi diri kita dengan solat. Nabi SAW menyebutkan, apabila datang saja Ramadan ini, sesungguhnya barang siapa yang melakukan pahala wajib akan digandakan pahalanya hingga 10 ke 700 kali ganda. Yang mana Allah Subhanahu wa taala boleh melipat kali gandakan mengikut daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan amalan sunat, dia akan mendapatkan pahala seumpama dia melakukan amalan wajib. Siapa yang melakukan amal sunat dalam bulan Ramadan, pahala dia didapat pahala wajib. Nabi SAW nak cerita dalam bulan Ramadan ni, siapa yang buat amal sunat, solat sunat banyak, dia dapat pahala solat wajib. Kita solat sunat tarawih tu, kita dapat pahala wajib. Walaupun itu hanyalah amalan sunat sahaja, tetapi pahalanya itu pahala wajib. Allahu Akbar. Jangan tinggal kita datang solat, masuk saja ke dalam masjid, kemudian kita mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian apabila berkumandangnya azan, kita solat qabliyah zuhur. Kemudian selepas daripada solat, habis solat zuhur, kita solat ba'diyah zuhur. Masuk saja waktu asar, kita solat qabliyah asar. Kemudian masuk saja maghrib, masuk saja isyak, qabliyah maghrib isyak. Sebab apa? Itu semua kita mendapatkan pahala seumpama kita melakukan amal wajib. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya melazimi kita ketika mana Ramadan dengan amalan solat. Solat banyak-banyak. Bahkan jangan sesekali, kata guru saya, di dalam Ramadan ini kalian meninggalkan tarawih. Jangan sesekali kalian meninggalkan tarawih. Kerana apa? Tarawih ni pahala dia besar. Besar pahala tarawih ni. Sehingga saya sebutkan dalam hadis tadi, iaitu kata Nabi SAW, seumpama kita mendapatkan pahala satu malam qiyam. Satu malam kita qiyam. Nak dapat satu lagi pahala qiyam, okay, jangan tinggal dua benda ni. Iaitu apa? Yang pertama, solat fardu isyak bersama dengan imam. Kata Nabi SAW, barang siapa solat fardu isyak bersama dengan imam ni, solat berjemaah, baginya pahala seumpama dia mendirikan solat separuh malam. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, barang siapa solat subuh berjemaah bersama dengan imam, baginya pahala seumpama dia mendirikan sepanjang malam. Dua solat ni kita buat dalam bulan Ramadan yang kita duk lazimi hari ni.
Kalau dulu nak solat isyak berjemaah payah, nak apatah lagi nak solat subuh berjemaah susah. Tetapi dalam Ramadan, alhamdulillah, Allah bagi kemudahan kepada kita. Boleh duduk, datang ke masjid, solat isyak berjemaah, kemudian kita tarawih bersama dengan imam, kemudian lepas daripada sahur, kita dengar azan, kita datang ke masjid untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Kita sudah mendapat pada hari itu 2 pahala qiyam. Seumpama sepanjang hari kita berqiyam 2 kali. Ni dalam bulan Ramadan. Sebab itu janganlah daripada tuan-tuan dan puan-puan meninggalkan, melazimi kita dengan memperbanyakkan solat. Yang ketiga, iaitu membaca Al-Quran. Jangan kita tinggal baca Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila al-akhir ayat surah Allahul Azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Disebutkan oleh sebahagian daripada para ulama bahawa kemuliaan Ramadan ini salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Allah turunkan Ramadan ini dan Allah jadikan Ramadan itu mulia. Asbab kerana apa? Turunnya Al-Quran. Sebab tu hari ini kadang-kadang kita tengok ramai daripada kalangan kita bertadarus. Tadarus ni sunnah Nabi. Bertadarus dalam bulan Ramadan sunnah Nabi SAW. Dikisahkan bahawa pada setiap malam Ramadan, malaikat Jibril turun untuk bertadarus bersama dengan Nabi SAW. Kita jangan tinggal. Salah satu daripada pahala yang kita dapat dalam bulan Ramadan, kita membawa sunnah Nabi SAW adalah bertadarus. Kalaulah rasa payah sangat nak bertadarus di masjid, di surau, sebaiknya ramai sikit kita buat. Alhamdulillah, saya tengok banyak masjid surau buat amal bertadarus ni, bagus sangat. Tambah-tambah kadang grup orang perempuan lagi hebat. Dia siap sediakan cendera hati lagi. Kita orang lelaki kadang tadarus tak ada cendera hati. Tu yang balik awal tu. Balik awal semua. Lah sekali mas 10 tak jumpa dah muka. Mana ni dah hilang dah. Orang perempuan ni kalau bertadarus tuan-tuan, dia tadarus hari pertama 30 orang. Hari ke-25 nak khatam tu ada 45 orang. Mana main lagi 15 orang. Main sambung ni tengah-tengah main masuk lagi. Sebab apa? Tahu hujung tu dapat hadiah. Dapat hadiah macam-macam cendera hati. Dia sedia ni orang perempuan lah. Muslimat ni dia suka buat benda-benda macam tu. Sebab apa? Nak memotivasikan diri supaya dapat dah hadir. Jadi tak ada masalah. Kita nak buat benda macam tu tak ada masalah. Kita nak sediakan cendera hati kepada orang yang datang, alhamdulillah tak ada masalah. Ia sebagai motivasi untuk kita sentiasa berada di dalam tadarus. Jadi jangan tinggal kita membaca Al-Quran di dalam Ramadan. Yang keempat, kata guru saya, janganlah kalian meninggalkan perkara yang keempat ini, iaitu bersedekah. Ramai daripada kita rasa sedekah ni biasa. Sedekah Ramadan sama macam sedekah luar Ramadan. Tak. Tidak. Sebab apa? Walaupun sedekah itu dikira sunat, ketika mana kita melakukan amalan bersedekah di dalam bulan Ramadan, pahalanya adalah pahala wajib. Bahkan pahala wajib yang kita dapat, Allah Subhanahu wa taala menggandakan amal kita dan menggandakan daripada amalan bersedekah kita berdasarkan daripada keikhlasan kita. Ikhlas kita masuk ni. Susah sangat tiap-tiap hari kita nak bersedekah sebelum daripada ni. Tiap-tiap hari dalam Ramadan kita boleh istiqamah bersedekah subuh. Tak pernah buat sedekah subuh. Masuk saja Ramadan, tiap-tiap subuh datang, kita masuk RM1, masuk RM1, masuk RM1 sedekah subuh kita. Alhamdulillah. Pahalanya kita akan lihat ketika mana kita berada di akhirat nanti. Jangan tinggal amalan bersedekah yang keempat. Yang kelima, mencari ilmu. Yang kelima, mencari ilmu. Janganlah daripada kita di dalam bulan Ramadan ini meninggalkan ilmu. Apa maksud meninggalkan ilmu? Macam hari inilah ada majlis ilmu. Salah satu daripada sunnah yang ketika mana
dibawa oleh Nabi SAW ketika mana Ramadan. Nabi memperbanyakkan membaca ilmu ataupun mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Walaupun sekejap. Duduk bersama dengan sahabat walaupun sekejap saja. Sekejap-sekejap ni tetapi bermanfaat kepada sahabat. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kita duduk dalam majlis ilmu walaupun setengah jam saja. Kadang-kadang kita dengar tazkirah lepas daripada tarawih pula. Tengok kat sini, subuh, zuhur, maghrib, isyak, tarawih, hujung minggu. Hari biasa kita buat tarawih. Kerana apa? Kita tidak mahu meninggalkan amalan wajib, iaitu ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi apabila kita duduk di dalam majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu, sesungguhnya kita melakukan salah satu daripada amalan yang dituntut ketika mana kita berada di dalam Ramadan, hatta ketika mana kita berada di luar daripada Ramadan. Ni duduk pakat ramai duduk ni, alhamdulillah dah. Jangan tinggal, kalau boleh sampai ketika mana akhir nanti masih kita ada tazkirah, jangan kita tinggal tazkirah. Duk, kalau nak balik awal kadang-kadang habis bagi salam ada tazkirah, nak balik lah, kata apa? Nak pergi buat kuih raya, dia kata. Kuih raya tak buat lagi ni. Baju raya tak beli lagi ni. Semua tak beli lagi, semua tak buat lagi. Akhirnya kita meninggalkan amalan-amalan kebaikan kita. Rugi. Yang keenam. Yang keenam, sahur. Dia maling sikit sahur. Dalam amalan yang kita duk biasa buat ni, satu daripadanya ini ramai yang selalu tinggal, iaitu apa? Sahur. Ramai yang sahur tengah malam. Dia kata sahur tengah malam senang. Tak kalut. Tak kalut. Sahur awal tak kalut lah kan. Jadi dia takut sahur ujung-ujung tu kalut. Bangun 5:30 saat lagi nak makan cepat sangat, nak kunyah 40 kali lagi, dia kata lambat, dia kata. Jadi sahur tengah malam, kita tak dapat pahala sahur. Bersahur tengah malam bukan dikira sahur. Sahur ni diambil daripada 3/4 malam. Bermula lebih kurang dalam pukul 4 pagi ke bawah, sampailah pukul 6 pagi tu, ia dikira sahur. Sebab apa kita kena bangun sahur? Kata Nabi SAW dalam satu hadis, tasahur, bersahurlah kamu. Fa inna fi sahurin barakah. Kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Berkat nak kita dapat ni, walaupun kita bangun, kita makan satu biji kurma dengan seteguk air, kita dah dapat berkat sahur. Lepas tu saya sebut tadi apa? Berkat sahur. Berkat ni maksud apa? Bertambah amal. Bila kita bangun sahur, kita dah takkan tidur. Biasa orang bangun sahur ni 5:30 pukul 6, dia dah tak tidur dah. Sebab apa? Baru lepas makan. Lepas daripada makan, jadi apakah amalan yang paling dekat dia boleh buat lepas daripada sahur? Apa dia? Solat. Ada orang sama ada dia solat 2 rakaat. Solat tahajud. Lepas daripada sahur dia bangun pukul 5, dia makan 5:30 dah habis, kemudian dia masuk bilik air ambil wudu, dia buat 2 rakaat tahajud. Alhamdulillah. Itu berkat bila bangun. Kalau tak bangun sahur, sempat tak dia nak buat? Tak buat. Yang kedua, solat subuh. Dia tunggu sekejap, dia dah tahajud dulu sebelum dia sahur. Lepas dia bersahur, kemudian dia tunggu untuk menunggu azan subuh. Apa dia buat? Dia datang ke masjid, solat berjemaah. Itulah bertambah amal dia. Kalau dia tak bangun, dia bersahur pukul 3 pagi, larat tak nak tunggu sampai subuh agak? Larat tak? Tak larat. Pukul 3 pagi habis makan 3:30, letak kepala, tidur terus. Tidur sedar-sedar pukul 7 pagi. Kita dah tinggal dah solat kalau tak bangun tahajud. Yang kedua, kita dah tinggal solat subuh. Yang ketiga, kita tinggal solat subuh berjemaah yang kita mampu buat pada ketika tu. Rugi. Sebab itu kata Nabi SAW, dalam sahur itu ada keberkatan. Jangan tinggal sahur. Dan yang ketujuh, yang terakhir, memperbanyakkanlah kalian berdoa di dalam bulan Ramadan.
Jangan tinggal doa. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apabila nak masuk saja 10 malam terakhir dalam kita mencari malam Lailatul Qadar, apakah amalan yang boleh aku buat?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, janganlah daripada kamu meninggalkan doa." Apa doa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni kita duk baca tiap-tiap hari waktu ketika mana kita tarawih. Tu doa dia yang kita duk baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu doa dia. Jangan tinggal baca doa ni. Sebab apa? Disebutkan oleh para ulama ketika mana Nabi SAW bagi tahu dekat Aisyah supaya melazimi dan memperbanyakkan baca doa ni ketika mana malam-malam Lailatul Qadar. Dan disebutkan oleh para ulama, siapa yang ketika mana dia tak boleh solat ni, dalam keadaan tak boleh solat, dia hanya berdoa sahaja, sesungguhnya ketika mana sampai malam Lailatul Qadar, dia juga mendapatkannya pada malam tersebut. Dia dapat malam Lailatul Qadar tu hanya dengan berdoa. Kita hari ni tak mampu sangat nak bangun tarawih, tak mampu sangat kita nak bangun untuk bertahajud malam, berat, sakit kaki, sakit lutut, tak berkesempatan kita nak banyak ibadat. Jangan tinggal doa. Jangan tinggal doa. Doakan doa ni banyak-banyak sepanjang kita berada dalam Ramadan, dan diperbanyakkan lagi pada malam 10 malam terakhir Ramadan. Kerana apa? InsyaAllah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar kita walau hanya dengan berdoa. Jangan tinggal. Tapi kita nak amalan yang lebih banyak, perbanyakkan lagi. Dan amalan 7 amalan tadi boleh diperbanyakkan lagi ketika mana 10 malam terakhir. Kerana apa? Sesungguhnya Ramadan ini adalah malam-malam yang mana kita sebut sebagai malam kita beribadat. Ibadat banyak-banyak dalam Ramadan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita nak mendapatkan title yang disebut apa? La'allakum tattaqun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat permulaan yang kita baca ke sebentar tadi. InsyaAllah dengan 7 amalan ini yang melatih kita berada selama 30 hari dalam Ramadan, kita keluar daripada Ramadan, kita tersenarai sebagai ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, saya rasa sampai setakat itu dulu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.